Generasi baru khususnya golongan muda mungkin sudah lupa atau tidak lagi mempedulikan kepentingan sejarah dalam kehidupan mereka, apatah lagi yang berhubung kait dengan generasi keluarga dan tokoh terkemuka di zaman lampau. Sebagai contoh di Kelantan misalnya, banyak tempat dan kesan sejarah peninggalan tokoh-tokoh tersohor khususnya di zaman raja-raja yang memerintah Kelantan satu ketika dahulu kini tidak lagi dapat dirungkai sepenuhnya kerana kebanyakan kawasan dan tempat-tempat berkenaan telah dijadikan penempatan dan gedung-gedung perniagaan. Tokoh dalam sejarah Kesultanan Raja Jembal dalam abad ke-16 waktu ketika dahulu, umpamanya kisah Tok Langgar juga didapati tenggelam dalam lipatan sejarah. Walaupun hakikatnya kisah Tok Langgar tidak pernah dicatat atau ditulis oleh pengkaji sejarah di mana tokoh berkenaan juga berperanan untuk ditunjukkan kepada generasi seterusnya. Namun, kelebihan dan kepribadian yang tentunya dimiliki serba sedikit oleh Tok Langgar sepanjang hayatnya perlu juga diketengahkan. Jika Tok Langgar tidak dianggap hebat, mengapa laluan utama yang wujud di Jalan Panji, Kota Baru hari ini terdapat beberapa lorong dan kampung di situ dinamakan lorong dan kampung Tok Langgar adalah sempena dengan namanya. Ini bermakna kehebatan arwah selain seorang yang berkebolehan mempunyai keistimewaan serta berkuasa sehingga berjaya mewujudkan perkampungan dan penempatan yang akhirnya dapat didiami oleh beberapa lapis generasi yang terdiri daripada generasinya sendiri hari ini. Bagi mendapatkan sedikit gambaran dan kisah Tok Langgar yang ditenggelamkan sejarah, wartawan Sel TV sempat menemui beberapa orang penduduk yang sebahagiannya terdiri daripada warga emas yang masih meneruskan kehidupan keluarga masing-masing sehingga hari ini walaupun terdapat darinya yang tidak dapat bertutur secara lancar akibat faktor usia. Salah seorang dari generasi Raja Jembal yang sempat ditemui, Mamat Yusof Ibrahim atau lebih dikenali Abang Mat dari kampung Teluk Panji, Kota Baru, Kelantan menceritakan asal-usul Tok Langgar pada masa itu menetap di kampung Langgar yang kini bersebelahan Jalan Sultan Yahya Petra. Katanya, Tok Langgar ini sebenarnya berpangkat Datuk Hulu Balang Raja yang hidup di zaman sebelum Puteri Saadung lagi. Katanya, Tok Langgar sebenarnya hidup di zaman Raja Jembal yang memerintah dalam kurung ke-16 di mana pada masa itu Puteri Saadung hanyalah sekadar gelaran sahaja, tetapi nama sebenarnya ialah Puteri Maryam yang masih lagi kecil ketika ayahandanya Raja Loyor atau Sultan Adiluddin ditabal menjadi raja pada tahun 1649 Masihi atau 1500 Hijrah. Menurutnya, di samping seorang hulu balang raja yang disegani, beliau juga berketurunan Raja Jembal. Tok Langgar ini mempunyai kuasa mutlak dan disebabkan kuasa itulah beliau diberikan peranan untuk membolehkannya membuka kawasan baru sebagai tempat persinggahan, penempatan dan perkampungan sebagai jajahan takluk. Lorong dan kampung Tok Langgar yang berjiran dengan kampung Tapang dan kampung Teluk di Panji, Kota Baru hari ini adalah sempena dengan namanya kerana Tok Langgar sering datang ke padang itu dengan keindahan gajahnya. Menurut Abang Mat, apabila Tok Langgar meninggal, mayatnya dikebumikan di kampung Teluk ini kerana itu amanatnya. Pada masa itu pohon bunut ini ada 2 pohon sebagai batu nisan pusaranya. Tetapi hari ini hanya sepohon batu nisan di bahagian kepala sahaja yang ada, manakala pohon yang satu lagi di bahagian kakinya telah ditebang kerana projek perumahan. Menurut Abang Mat lagi, pohon bunut yang dimaksudkan itu sebenarnya telah berusia lebih 500 tahun kerana ia tumbuh sejak zaman Kesultanan Raja Jembal lagi. Selain kolam milik Puteri Saadung, ada berhampiran pusara Tok Langgar yang kini telah ditimbus kerana projek perumahan. Manakala bersebelahan pusara Tok Langgar, pada masa itu juga terdapat pusara Haji Hasan, seorang bomoh tersohor pada masa itu dari keturunan Raja Jembal. Beliau meninggal dunia ketika Abang Mat masih kecil lagi. Manakala berdekatan pusara Tok Langgar juga, pada masa itu terdapat sebuah baluh raja. Istilah baluh ialah tempat simpanan padi sebagai makanan raja. Manakala datuknya dikenali Tok Senik merupakan orang suruhan raja. Justru Tok Seniklah yang menjaga baluh raja itu sehingga datuknya meninggal dunia.
Kata Bermat, selepas kematian Tok Langgar dan dikemumikan di kampung Teluk ini, ramai orang yang melalainya berasa takut, apatah lagi untuk mendekatinya. Bapa saudara Abang Mat sendiri takut ke kubur ini kerana bimbang sesuatu yang buruk berlaku, padahal beliau memiliki ilmu yang tinggi. Tambah Abang Mat, beliau juga amat kecewa kerana beliau yang mewarisi keturunan dari keluarganya memang berharap untuk melihat batu hampar milik Tok Langgar yang terdampar dalam kolam Puteri Sadung itu. Ini kerana menurut ceritanya, salah seorang ahli keluarga Abang Mat yang merupakan seorang tukang kurut yang sering mandi-manda di kolam tersebut setiap kali pulang dari mengerjakan sawah padi, padahal kolam tersebut sebenarnya memang ditakuti oleh kebanyakan penduduk di kampung itu kerana dikatakan terlalu keras. Tetapi bagi tukang urut berkenaan seperti biasa sahaja, bukan sahaja dapat mandi namun telah beberapa kali melihat dan bersila di atas batu hampar yang sememangnya cantik sebagai menghiasi dasar kolam milik Puteri Sadung itu. Kata Abang Mat, sepatutnya kesan sejarah ini dijaga untuk menjadi kenangan generasi yang akan datang. Tetapi beliau nak buat macam mana kerana pembangunan orang perlukan tanah dan rumah sebagai tempat tinggal. Jadi walaupun ada kesan sejarah terpaksalah dihapuskan. Seorang lagi warga emas yang ditemui, Mat bin Ibrahim atau lebih dikenali dengan panggilan Pak Mat dari kampung Tapang Langgar, Panji, Kota Baru, Kelantan, turut menceritakan tentang kelebihan dan keistimewaan Tok Langgar yang baginya cukup menarik. Beliau yang telah menetap di kampung itu sejak lebih 30 tahun lalu sekadar memperolehi sedikit bahan dari arwah isterinya dari generasi Raja Jembal. Katanya, arwah Tok Langgar memang cukup hebat di zamannya kerana seorang yang bermulut masin. Setiap kata-katanya sama ada buruk atau baik, umpama doa. Jika katanya baik, maka baiklah orang itu. Tetapi jika sebutannya tidak baik, padahal orang yang dimaksudkan itu. Menurut Pak Mat lagi, beliau mengetahui kelebihan Tok Langgar kerana pandai mengubati individu yang diserang sakit melalui kelebihan ilmu yang dimilikinya semasa hayat, malah ketika kematiannya, masyarakat asal di kampung tersebut menganggapnya sebagai keramat. Katanya lagi, pusara Tok Langgar masih lagi kekal sehingga hari ini yang terletak di atas tebing tinggi dan dikebumikan bersama arwah isterinya. Pusara tersebut juga terletak berdekatan dengan kolam Puteri Sadung di tepi jalan umum di mana perkampungan tersebut dinamakan Kampung Teluk sempena dengan nama kolam berkenaan yang bentuknya seperti teluk. Seorang warga emas yang paling berusia di kampung yang sama, Yusuf bin Awang atau lebih dikenali sebagai Pak Soh, pada masa itu merupakan seorang pengamal rawatan tradisional dan ketua Main Puteri yang tersohor juga sependapat dengan Pak Mat kerana mereka berdua membesar bersama. Katanya, kehebatan Tok Langgar ialah dapat mengubati mangsa yang dikhianati oleh seseorang yang menggunakan ilmu sihir atau santau. Salah satu lagi yang diketahui Pak Cik ialah pada lelangit lidahnya berwarna hitam sebagaimana lelangit Raja Jembal. Katanya, lelangit hitam ini menurut pendapat orang-orang tua dahulu umpama huluk masin. Apa yang diucapkannya pasti menjadi. Manakala bagi Muhammad Fauzi Haji Omar atau lebih mesra dipanggil Abang Z adalah dari dinasti baru dari kampung yang sama mendakwa rumah kediamannya sekarang kepada masa dulu merupakan tempat persinggahan dan laluan utama Raja Jembal dan Tok Langgar bersama keindahan gajah lalu dinamakan Padang Langgar. Katanya, apa yang beliau dapat tahu dari orang tua ialah Tok Langgar ini seorang ahli pertapaan. Kerana itu Tok Langgar mempunyai ilmu peringkat tinggi yang luar biasa. Setelah kematiannya, penduduk-penduduk di kampung ini menganggapnya keramat. Contohnya, semasa diadakan pertandingan rebana waktu itu, peserta dari kampung ini akan mendapatkan berkatnya dahulu sebelum menyertai pertandingan itu. Ternyata setiap kali bertanding, peserta rebana dari kampung ini menang dan lawannya tidak dapat mengangkat rebana mereka sebagai penunjuk kekalahan lawan. Tambah Abang Z seterusnya, sebuah kolam milik Puteri Sadung yang terletak berhampiran pusaranya pada masa itu terdapat batu hampar milik Tok Langgar di mana hari ini tempat itu dinamakan Kampung Teluk. Dikatakan batu hampar kerana batu berkenaan merupakan batu hidup yang boleh membesar dari sehari ke sehari. Namun orang ramai yang pernah melihatnya amat takut untuk menyentuhnya kerana pasti terjadi sesuatu
yang tidak diingini jika berbuat demikian. Katanya, bapa Tuk Penghulu mat cuba mengambil batu berhampar milik Tuk Langgar untuk diletakkan di tempat mengambil wuduk di sebuah surau pada masa itu. Padah yang menimpa mulutnya menjadi heruk sebelah. Walaupun dikembalikan ke tempat asal, penyakit ganjil itu masih tidak sembuh. Menurutnya, bukan sahaja tidak boleh menyentuh barangan yang ditinggalkannya, tabiat kencing merata-rata jika dilakukan di tempat itu juga tidak boleh dilakukan sama sekali. Ini kerana kalau ada sesiapa yang terasa untuk berbuat demikian, perlulah berfikir dua kali jika tidak akan terima bahananya. Di samping itu, menurut Kamaluddin Rahman, sewaktu ditemui di kediamannya dari kampung yang sama, turut mengakui kelebihan yang dimiliki oleh Tok Langgar semasa hayatnya. Beliau yang mendirikan penempatan sejak tahun 2002 itu mengetahui kisah Tok Langgar dari beberapa jiran yang dikunjunginya. Katanya, pada masa kematian Tok Langgar, penempatan yang ada sekarang merupakan sebuah padang, bendang padi dan sebahagiannya hutan belukar. Manakala pada tahun 1970, selain sebuah padang tempat bermain layang-layang, jalan yang ada pada masa itu sekadar lorong kecil yang sesuai untuk pejalan kaki. Hanya pada tahun 1980 sahaja barulah jalan mula diturap. Manakala pada tahun 1995, setelah perumahan Desa Kujit dibangunkan, GPJ dari Jalan Kuala Kerai dipindahkan ke Panji, barulah kawasan ini mula dibangunkan sepenuhnya. Memanglah tanah di sini pada zaman dulu dianggap tempat sejarah dan tersohor, tetapi akibat pembangunan semuanya terhakis. Dalam hubungan ini, walaupun pusara Tok Langgar ditakuti ramai pada masa lampau, namun suasana berkenaan tidak lagi wujud lagi hari ini. Pohon jembal yang tumbuh berdekatan dengan pusara Tok Langgar di masa dulu kini telah gugur, tetapi diganti dengan pohon bunut yang hidup subur sebagai batu nisan arwah Tok Langgar. Pusaranya yang masih lagi wujud di atas tebing tinggi kerana kaum keluarganya melarang pusara tersebut diusik adalah peninggalan sejarah yang masih kekal sehingga hari kini. Walaupun sewajarnya kawasan berkenaan yang kini telah dibersihkan sepatutnya dijaga untuk tatapan generasi yang akan datang.